Shalom semua. Saya ialah Reverend Edmund Smith untuk mereka yang tak kenal saya. Penulis buku ini yang bertajuk Wanita Itu Abangku. Okay, sekarang kami sedang buat satu series di mana Reverend membaca beberapa muka surat dari buku ini yang telah ditulis oleh Reverend dia. Okey, di dalam buku ini terdapat satu bahagian. Keseluruhannya ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah soalan dan jawapan. Soalan yang dibagi kepada Reverend dari mereka yang telah mendengar tentang pelayanan Reverend yang bernama RLM dan juga Real Love Ministry. RLM adalah Real Love Ministry dan lagi satu SIMB, She Is My Brother. So hari ini Reverend akan baca soalan dari buku ini dan bila kamu mendengar jawapan Reverend, kamu akan belajar, haraplah kamu akan belajar sesuatu tentang sexuality. Untuk mereka yang tak pernah dengar testimoni Reverend adalah seorang bekas transjantina dan juga seorang bekas homoseksual. Okey, soalan hari ini. Soalannya ya. Saya mempunyai seorang sepupu perempuan yang pernah menjadi lesbian. Ketika dia dilahirkan semula, born again, dia menerima Roh Kudus dengan kurnia berbahasa roh. Dia juga mulai pergi ke gereja. Tetapi sewaktu anggota gereja mengetahui bahawa dia dahulunya pernah menjadi lesbian, mereka tidak menganggapnya sebagai bekas lesbian, melainkan terus melabelkannya sebagai lesbian. Oleh kerana saya mempunyai sepupu yang saya sayangi ini, saya selalu tertanya-tanya apa yang menjadi seseorang itu seorang LGBTQ. Okey, yang itu soalannya. Jawapan daripada Reverend. Terdapat 3 jenis pencetus pra-akil balik yang dapat mendorong orang membina orientasi LGBTQ ataupun homoseksual. Penting untuk diperhatikan bahawa pada akhir akil balik terdapat orientasi seksual tertentu yang wujud dalam diri setiap kita. Oleh kerana kamu mempunyai orientasi heteroseksual, secara semula jadi kamu memilih orang yang berlainan jantina untuk menjadi suami atau isteri kamu. Kamu tidak akan bangun pagi suatu hari dan bertanya kepada diri sendiri, patutkah saya memilih lelaki atau wanita untuk menjadi pasangan saya? Ramai orang nampaknya berfikir bahawa orang yang gay memilih pasangan gay mereka hanya untuk bersuka-suka. Tapi itu sama sekali tidak benar. Saya pernah tergila-gilakan lelaki selama 11 tahun. Okey, dari umur 13 sampai 24. Tetapi Reverend telah sedar bahawa Reverend adalah seorang transjantina bila berumur 4 tahun. Tetapi perhubungan seksual dengan lelaki bermula pada umur 13 tahun. Tetapi itu sama sekali tidak benar. Okey, saya telah baca itu. Saya pernah tergila-gilakan lelaki semasa 11 tahun. Untuk 11 tahun kerana saya mempunyai orientasi homoseksual yang typical gay, typical LGBTQ. Orientasi homoseksual bukanlah suatu yang lahir bersama-sama kita. Naratif pro-gay ataupun pro-LGBTQ memberitahu dunia bahawa orientasi seksual boleh terdapat dalam jin atau hormon, bahkan bersambung ke otak. Bagaimanapun, oleh kerana masih belum ada bukti kukuh untuk menyokong naratif itu, tuntutan tersebut hanyalah berdasarkan teori semata-matanya. Teori itu bukan fakta, kan? Teori hanya cerita, bukan berdasar fakta. Kami dapat dalam komuniti bekas LGBTQ dengan yakin menolak kenyataan tersebut. Oleh kerana jelas bahawa jika kita lahir bersama-sama dengan orientasi homoseksual, sangat mustahil kita boleh mengubahnya. Memanglah suatu kenyataan bahawa beribu-ribu orang telah mengalami perubahan dalam orientasi seksual kita. Persoalan besarnya ialah mengapa ada orang yang membentuk orientasi
homoseksual, sedangkan bertentangan dengan orientasi heteroseksual normal seperti yang sudah Tuhan rancang. Orientasi homoseksual muncul kerana isu-isu yang disebabkan oleh pencetus-pencetus dalam rangkaian perkembangan yang kompleks. Kami memanggil kejadian-kejadian khusus yang menyumbang kepada perkembangan orientasi homoseksual ini sebagai isu-isu pencetus. Dalam bahasa Inggeris digelarkan trigger issues. Ya, selalu Reverend mengajar tentang tiga trigger issues, isu-isu pencetus. Okay, soalan selanjutnya, bolehkah kamu berkongsi sedikit mengenai isu-isu pencetus tersebut? Can I share about the trigger issues? There are 3 trigger issues. Jawapan saya, perkembangan orientasi seksual adalah perkembangan yang berlaku selepas kelahiran sehingga masa sebelum seseorang mencapai akil balik yang biasanya berlaku pada usia 11, 12, 13 tahun. Pada masa itu, seorang budak lelaki atau perempuan sebenarnya sudah dapat mengenal pada orientasi seksual. Semua orang mempunyai sexual orientation, orientasi seksual, ya. Sebagai contoh, sewaktu seorang budak lelaki mencapai lebih kurang umur 12 tahun, dia tahu yang dia sukakan perempuan. Orientasi seksual merupakan tarikan khususnya dalam hal seks dan pencintaan. Sekiranya kamu tertarik dengan seseorang dan itu tidak ada hubungannya dengan seks atau percintaan, maka itu tiada kaitan dengan orientasi seksual kamu. Jangan fikir kerana kamu minatkan seseorang itu digelarkan gay. Kalau tarikan kamu tak ada kena-mengena dengan seksual, itu tak ada kena-mengena dengan orientasi seksual kamu. Membawa maksud tak? Kamu suka bola sepak. Andainya kamu sangat suka David Beckham. Ya, contoh. Apabila kamu melihatnya, kamu berasa sangat teruja sehingga jantung kamu berdegup kencang dan kamu berasa tertarik kepadanya. Jika perasaan itu tidak ada hubungan dengan seks atau percintaan, maka tarikan itu bukanlah tarikan seksual. Jangan berfikir setiap tarikan itu ada kena-mengena dengan seksual. Penting sekali untuk membezakan bahawa hanya tarikan seksual yang dikaitkan dengan orientasi seksual. Setiap tarikan seksual. Ramai orang keliru dengan perkara ini. Orang muda mungkin membayangkan bahawa setiap tarikan yang mereka alami adalah tarikan seksual. Namun ini tidak benar dan anggapan ini salah. Mendidik orang ramai mengenai perkara ini adalah bahagian penting dalam pelayanan kami, ya, RLM dan juga SIMB. Okay, soalan seterusnya, mengapa orang keliru dengan berfikir bahawa setiap tarikan adalah tarikan seksual? Okay, jawapannya, kerana mereka belum diajar untuk mengenal perbezaannya. Di sekolah khas untuk para pelajar perempuan adalah normal bagi mereka untuk tertarik kepada pelajar-pelajar perempuan yang lain. Ya, jikalau one gender school, semua perempuan. Ini adalah tarikan platonik. Platonik artinya tiada kaitan dengan seksual atau romantik. Ya, platonik, romantik atau seksual. Platonik seperti perasaan best friend atau adik abang seperti itu. Ini adalah tarikan platonik terutamanya apabila pelajar perempuan yang lebih muda tertarik kepada pelajar perempuan yang lebih tua dan mereka menulis nota seperti contohnya, saya mengagumi kamu, saya suka kamu ataupun saya mahu menjadi kawan kamu. Ini adalah tarikan. Walaupun daya tarikan seperti itu boleh menjadi sangat kuat bagi seorang gadis muda, itu bukan tarikan seksual dan tidak berkait dengan orientasi seksualnya. Perkembangan pra-puberty orientasi seksual seperti sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan seks dan percintaan adalah pemberian yang baik yang telah Allah berikan kepada kita demi mempersiapkan kita berkahwin dengan seorang yang lawan jenis.
So sexual orientation tu bukan suatu yang kotor. Itulah pemberian Tuhan kepada kita semua ya. Walau bagaimanapun, bagi sebilangan orang seperti saya, apabila ada yang tidak kena dalam kehidupan muda kita berlaku perkembangan orientasi seksual, kita membina orientasi homoseksual, bukan yang normal orientasi heteroseksual. Heteroseksual artinya lelaki sukakan perempuan dalam segi seks. Homoseksual artinya lelaki sukakan lelaki ataupun perempuan sukakan perempuan di dalam segi seks. Terdapat 3 jenis isu yang menyebabkan pencetus trigger yang dapat mencegah perkembangan orientasi heteroseksual. Isu-isu ini mungkin berlaku dalam mana-mana pengalaman manusia, tetapi tidak semestinya daripada pengalaman homoseksual. Namun, jika tidak ditangani, isu-isu ini boleh mendorong seseorang ke arah orientasi homoseksual. Seterusnya, menerapkan gaya hidup homoseksual. Orientasi selalunya kalau tidak diselesaikan atau diterima pertolongan akan menjadi kehidupan. Okay, so orientation leads to lifestyle. Gaya hidup. Saya menyebutkan sebagai isu-isu pencetus. Izinkan saya berkongsi maklumat dengan kamu. Saya menyebut isu pertama sebagai isu diri, self issue. Isu diri pada dasarnya adalah sesuatu yang kita tolak tentang diri kita. Contohnya, jika kamu seorang lelaki dan kamu menolak kelelakian kamu, itu menjadi isu diri terhadap jantina kamu. Contoh mudah yang lain mengenai isu diri adalah misalnya jika kamu berumur 50 tahun dan kamu malu untuk memberitahu usia kamu kepada orang lain. Itu pun isu diri. Apa-apa perkara tentang diri kita yang kita tolak adalah isu diri. Sebilangan besar orang menggelut dengan isu-isu diri sendiri. Walau bagaimanapun, daripada banyak-banyak jenis itu, isu diri ini, 2 isu yang boleh mendorong seseorang menjadi homoseksual adalah isu-isu diri terhadap penampilan dan isu diri terhadap jantina kita. Mereka yang homoseksual tidak semestinya mempunyai masalah diri ini. Begitu juga ketiga-tiga isu pencetus tidak perlu ada untuk menjadi seseorang itu homoseksual. Seseorang mungkin hanya satu salah daripada 3 isu pencetus. If you have just one of the 3 trigger issues, dan itu mungkin sudah cukup untuk mencetuskan kecenderungan terhadap kehomoseksualian. Malangnya, saya dahulu mempunyai ketika 3 isu pencetus. I had all three of the trigger issues. Ini sebenarnya berita baik kepada semua orang yang bergelut dengan gaya hidup homoseksual. Jika seorang yang mempunyai ketiga-tiga isu pencetus seperti saya dapat keluar daripada kehomoseksualan, apakah lagi orang yang hanya mempunyai 1 atau 2 isu pencetus. Okey, Reverend akan berhenti di sini untuk hari ini dan akan berterus dengan soalan-soalan dan jawapan-jawapan lain daripada buku Reverend yang bertajuk Wanita Itu Abangku. Okey, untuk kamu yang ingin belajar lebih tentang kehidupan Reverend ataupun kedua pelayanan Reverend, kamu boleh mencari Reverend di dalam social media. Reverend berada dalam Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Gunakan handle ataupun perkataan ini X Transgender Pastor. Satu perkataan. Sambung. X Transgender Pastor dan kamu akan berjumpa Reverend di social media kamu, Reverend. Bye. Shalom. God bless you.